Okey, kembali bersama kami dalam Grow and Sense Selamat Pagi Malaysia. Teguh kita menang bersama dan dalam satu perkara yang kita ingin kongsikan pada waktu ini adalah berkaitan dengan STEM ataupun sehingga kata yang panjang adalah sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Mana STEM ini sebenarnya diperjuangkan sebelum ini mencari minat dalam kalangan masyarakat dan pelbagai inisiatif dan juga pendekatan dilakukan untuk menarik minat pelajar-pelajar kita ini cenderung ke arah STEM sebenarnya. Dan antara program yang dilangsungkan adalah National Science Challenge, nombor baru pertandingan dalam talian. Jadi pada waktu ini kita cuba bersama-sama dengan Profesor Dr. Nur Saad Abdul Rahman, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu NSC. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik Prof, bila kita bercakap berkenaan bidang sains ini, masih wujud lagi tanggapan bahawa bidang sains ini merupakan satu bidang yang membosankan ataupun tidak mendatangkan kerjaya yang luas dalam masa harapan mereka. Mungkin pandangan daripada Prof sebagai mukadimah untuk kita membetulkan persepsi ataupun stigma ini, Prof. Terima kasih, Musin. Saya tak setuju dengan persepsi ini sebab saya rasa kerjaya seseorang itu bergantung kepada kemahiran kita tanpa mengira bidang kita pelajari. Tapi jika kita belajar sains, sebenarnya sains adalah satu topik yang memberangsangkan dan dapat membantu kita menyelesaikan banyak masalah kerana ia mengajar kita mengenali alam semula jadi di sekitar kita untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, kalau kita belajar kimia, for example, kita akan belajar menggunakan kertas litmus untuk mengukur keasidan sesuatu bahan. Tapi dalam alam semula jadi, kita boleh lihat ni pada bunga hydrangea. Kalau kita lihat bunga hydrangea tu ada maksudnya kuning, biru, ada maksudnya merah. Kalau kita faham sains apa yang berlaku di sini, kita akan tahu apabila bunga itu berwarna biru, pokok tu ditanam di tanah yang berakali. Ataupun kalau dia berwarna merah, tanah di mana pokok itu ditanam berasid. Kita boleh gunakan ini sebagai satu petunjuk apabila kita nak menanam pokok, for example, untuk menempati tanah-tanah yang kita guna tu. Mungkin pokok itu sesuai atau lebih subur dalam tanah berasid, dan kalau pokok hydrangea itu berwarna merah, mungkin itu adalah sesuai untuk pokok yang kita tanam tersebut. So pada saya itu tidaklah betul kalau persepsi sains membosankan dan tidak membantu kita dalam kerjaya kita dalam masa hadapan, insyaAllah. Ya, baik Prof. Dalam masa yang sama bila kita cakap tentang STEM ini dan juga sains itu sendiri, sebenarnya bila kita lakukan eksperimen yang seperti seumpama itu, kalau berdepan kita secara interaktif, dia lebih menarik sebenarnya. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19, semuanya paksa dilakukan secara dalam talian. Jadi bagaimana agaknya program secara dalam talian ini diadakan dengan lebih kreatif untuk menarik minat pelajar-pelajar kita ni dalam bidang STEM, dan bagaimana COVID sebenarnya mengubah cara NSC itu disusun dan bagaimana agaknya Prof sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu NSC melakukannya? Okey, selama ni kita mengadakan NSC ni atau National Science Challenge ni sebagai face to face. Okey, tapi sejak tahun lepas disebabkan oleh pandemik COVID ni, kita telah mengadakan secara dalam talian untuk kali pertama. Okey, kerana kita perlu pastikan yang peserta-peserta kami adalah selamat. Jadi kita gunakan mode atas talian ataupun secara virtual sebagai pilihan yang terbaik. So kita lakukan semua peringkat kuis tersebut dan challenge dalam tahun lepas dalam talian. Kami rasa amat bernasib baik kerana itu adalah kali pertama dan kami mendapat sokongan yang padu daripada semua rakan strategik, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat, Kementerian Kesihatan Malaysia serta Sasbadi Online Sdn Bhd bersama ahli-ahli yang national, yang Scientist Network, Akademi Sains Malaysia ataupun YSN ESM yang sanggup menyahut cabaran kami dan melaksanakan peranan masing-masing sebaik mungkin dalam menjalankan NSC ini atas talian. Kerana format tahun lepas telah kita berjaya lakukan dan kita dapat menarik minat ramai pelajar di antara umur 13 hingga 16 tahun. Sebelum ni kalau kita jalankan NSC, kebanyakannya adalah di antara umur
15 hingga 16 tahun, tapi because kerana dia adalah online sekarang, kita dapat menarik minat ramai lagi pelajar yang boleh masuk untuk mengambil bahagian, dan kami bercadang ataupun memang bertujuan untuk melakukan format yang sama bagi tahun ini, kerana MCO masih lagi berjalan, dan kami akan menjalankannya juga dengan rakan-rakan strategik kami, iaitu Kementerian Pelajaran, Pendidikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat dan juga Asas Badi. Dan kami harap ini dapat membantu menyemai minat pelajar dalam STEM, kerana mereka terpaksa menjadi lebih kreatif apabila menjalankan challenge-challenge yang diberikan serta kuis-kuis online. Dan sudah pastinya dengan inisiatif pelaksanaan NSC ataupun National Science Challenge ini dapat menyemai minat pelajar secara lebih mendalam terhadap bidang sains ini, dan juga dengan kaedah norma baru ini membuatkan kita semua, khususnya para pelajar, untuk bertindak dengan lebih kreatif. Prof, mungkin ada dalam kalangan pelajar yang menonton ataupun ibu bapa yang menonton sekarang ini yang masih tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan National Science Challenge ini, NSC ini, dan mengapa para pelajar di luar sana perlu menyertai NSC 2021 ini. Terima kasih, Musin. Saya boleh terangkan sedikit. Pelajar tak perlu menyertai NSC ini, tetapi kami amat menggalakkan kerana ia memberi pengalaman yang baik kepada pelajar. NSC ini telah bermula sejak 38 tahun dahulu, dan berkembang dari mula-mula ia adalah satu program kuis kebangsaan sains, dan berkembang menjadi satu pertandingan sains yang terunggul di Malaysia, yang memberi cabaran tahap tinggi kepada pelajar-pelajar khasnya di sekolah menengah. Pertandingan ini merupakan satu pertandingan berpasukan, dan seperti yang dimaklumkan, tahun lepas adalah tahun pertama kita melakukan pertandingan atas talian, dan ini adalah menjadi satu cabaran juga dan pengalaman untuk pelajar-pelajar bekerja secara berpasukan di atas talian. Dan kami akan terus menggunakan format itu untuk tahun ini. Pasukan yang mendaftar akan bertanding di peringkat awal sebelum dipilih ke peringkat negeri, dan seterusnya peringkat separuh akhir untuk merebut tempat ke peringkat akhir. Cabaran yang disediakan bagi setiap peringkat tersebut adalah berbeza. Saya mungkin boleh terangkan sedikit apa yang kita lakukan pada peringkat awal, pertengahan dan seterusnya di peringkat akhir. Pada peringkat awal, setiap pasukan perlu menjawab kuis atas talian. Pelajar mendaftar secara pasukan dari sekolah dengan guru mentor, dan mereka perlu menjawab soalan secara atas talian dalam satu pasukan. Soalan-soalan ini mempunyai beberapa aras. Kita ada aras mudah, yang berdasarkan pada silibus tingkatan 1 sehingga tingkatan 4. Kemudian kita ada juga soalan kemahiran berfikiran aras tinggi ataupun kebat, yang berasaskan silibus tingkatan 3 dan 4. Dan pasukan yang melepas titik ambang dalam kuis tersebut akan dipilih untuk menyertai pertandingan di peringkat negeri untuk mewakili negeri masing-masing. Di peringkat negeri pula, setiap pasukan yang dipilih tadi perlu menghantar satu video berasaskan topik yang telah ditetapkan oleh juru panel hakim, dan mereka juga perlu menjalani satu sesi temuduga bersama panel juri untuk melayakkan mereka ke peringkat seterusnya. 20 pasukan akan dipilih, 20 pasukan yang menghasilkan video yang terbaik akan dipilih dan berjaya dalam sesi temuduga ini akan ke peringkat separuh akhir, yang mana mereka akan menyertai bootcamp kali ini secara maya. Dulu bootcamp adalah secara face to face, tapi disebabkan oleh pandemik ini kita akan lakukannya secara maya. Dan dalam bootcamp ini ada beberapa tugasan ataupun workshop dan sebagainya yang kita berikan kepada pelajar. Dan 5 pasukan yang terbaik berdasarkan challenge yang diberikan semasa bootcamp ini akan mara ke peringkat separuh akhir
daripada peringkat separuh akhir ini kepada peringkat akhir, yang mana 5 pasukan ini akan bersaing dalam kuis interaktif dan juga sesi pembentangan projek yang telah mereka lakukan semasa peringkat separuh akhir, yang mereka boleh perbaiki lagi untuk dipersembahkan kepada panel juri yang terdiri daripada pakar-pakar akademik dari universiti serta wakil-wakil dari peringkat industri. Seperti tahun lepas, pertandingan ini juga dijalankan secara maya. So ini adalah satu challenge bagi pelajar kerana tak senang untuk bekerja secara pasukan untuk menjalankan atau menjadikan satu prototipe mereka itu berjaya ditunjukkan dengan baik secara maya. So adalah satu challenge bagi mereka. Contohnya tahun lepas kita ada dalam pertandingan akhir virtual NSC, juaranya ialah pasukan daripada SMJ Kit Sing Pulau Pinang. Okay? Dan mereka telah membentangkan kepada juruhakim satu prototipe yang baik sekali, iaitu mengesan penjarakan sosial serta suhu badan seseorang dengan menggunakan pengiraan hexagonal packing. Okay? Wow. So mereka menggunakan pengetahuan mereka dalam kimia, yang mana ini adalah satu teori packing yang mereka pelajari, dan mereka menggunakan ini untuk menyediakan satu prototipe bagaimana untuk mengesan jarak seseorang daripada kita dalam bentuk hexagonal ini. So ini adalah satu yang amat baik sekali, dan saya berharap tahun ini berpandukan tema pemeliharaan alam melalui sains. Pasukan yang bertanding ini akan dapat membentangkan idea-idea yang bernas dan baik semasa sesi pembentangan dalam pertandingan akhir ini yang kita jadualkan pada 9 Oktober nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, daripada peringkat-peringkat pertandingan yang disebutkan tadi itu, maknanya bermula pada bulan ini dan akan terus sampai ke bulan Oktober perjalanannya, Prof. Begitu? Ya, betul. Okey, baik. Dalam masa yang sama, bagi mereka yang ingin menyertai program ini, NSC 2021, bagaimana caranya untuk mereka mendaftarkan diri dan bila agaknya tarikh akhirnya, Prof? Okey, mereka sekarang ni pendaftaran masih terbuka. Kita telah mempunyai lebih daripada 500 lebih yang mendaftar untuk menyertai NSC 2021 ini. Tarikh akhir untuk pendaftaran ialah 10 Julai. So tak lama lagi ya. So peserta perlu memastikan mereka memenuhi kriteria pertandingan ini, iaitu membentuk satu pasukan yang terdiri daripada 3 orang pelajar berwarga negara Malaysia. Okey, dan mereka perlu berumur di antara 13 hingga 16 tahun. So pendaftaran ini perlu dibuat oleh guru mentor di sekolah masing-masing melalui laman sesawang kami, iaitu www.nsc.my, dan kami juga mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50 untuk satu kumpulan saja. Dan ini ialah untuk membantu kami menjalankan program-program kuis secara online. Baik Prof, saya tertarik dengan tema yang diangkat bagi NSC tahun 2021 ini, iaitu berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar. Jadi mungkin Prof boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah antara asas kepada pemilihan tema pada tahun ini. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, kita mempunyai beberapa challenges yang kita hadapi dalam alam sekitar. Acid rain dan juga pandemik ini adalah mungkin hasil daripada ketidakperhatian kita kepada alam sekitar. So saya harap yang kita akan dapat pelajar-pelajar memikirkan secara baik idea-idea untuk masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ni, dan apakah solution yang mereka boleh berikan ataupun mereka boleh fikirkan untuk membantu kita menghadapi masalah-masalah atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ni. Saya ingat masa saya masih lagi belajar dahulu, salah satu daripada rancangan yang saya paling gemari ialah MacGyver. Bukan MacGyver yang sekarang, tapi MacGyver yang dulu. Ya. Kenapa saya suka rancangan tu? Sebab
dalam ceritanya, dalam MacGyver tu banyak menggunakan asas sains atau bidang-bidang sains, teori-teori sains untuk menyelesaikan masalah yang MacGyver tu hadapi. Okey, so jika kita faham prinsip sains, ia boleh bantu kita dalam menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat kepada alam sekitar sekarang ni, mungkin kita lihat kepada bahan-bahan buangan yang kita semula, mungkin daripada kita semula kita boleh upskill ataupun jadikan dia bahan yang lebih baik untuk kita gunakan daripada terbuang sahaja. So itu adalah antara idea yang kita ada. Mungkin kita lihat di laut ada banyak plastik, dan macam mana kita untuk kita menyelesaikan masalah plastik yang dibuang tersebut. Mungkin kita boleh cari satu membrane yang mana kita boleh kutipkan plastik tersebut, dan kemudian kita boleh kitar semula dan upscalekannya kepada produk-produk yang lain. So itu yang saya harap dapat digunakan idea-idea, dan pelajar-pelajar ni adalah pelajar yang cerdik. So mereka come up with very very good ideas. Kalau kita lihat daripada challenge yang kita pernah adakan dahulu, mereka datang mendapat solution yang memberikan solution yang amat baik sekali. Baik, seperti mana kita tahu, matlamat juga objektif bagi NSC ini adalah untuk memupuk minat pelajar dalam bidang STEM dan seterusnya memilih kerjaya dalam bidang STEM pada masa hadapan. Jadi melihat kepada situasi pandemik, kata dari istilahnya bahasa Inggeris juga, bagaimana seharusnya bidang sains ini harus dijadikan pilihan kepada pelajar-pelajar kita, dan bagaimana peranan daripada ibu bapa itu sendiri menggalakkan anak-anak mereka yang ada potensi ataupun tidak ada minat sebelum ni, tapi cuba untuk bawa kecenderungan tu ke arah sains. Prof. Sains ni merupakan pada saya satu bidang yang amat luas, okey, dan kita tak boleh fikir dia adalah satu bidang yang statik ataupun bidang yang terlampau banyak teorinya, for example, tapi tidak boleh digunakan. Okey, ia merupakan satu yang boleh digunakan, dan masih banyak lagi bidang-bidang sains yang ada mempunyai cabang-cabang yang belum berkembang ataupun masih dari tahap perkembangan, bukan saja di Malaysia tapi di peringkat global. Contohnya data science. Bidang data science adalah satu bidang yang baru dan masih lagi di tahap pembangunan di seluruh dunia. Kita tak boleh nafikan bahawa ia adalah tulang belakang negara kita ni dalam era masa ini dan juga era masa depan. Kita perlu mempunyai sekurang-kurangnya pengetahuan asas tentang sains supaya kita boleh bertindak secara rasional dan tidak membuat keputusan tanpa fakta ataupun evidence untuk kita terus bergerak. So saya fikir adalah baik kalau walaupun mungkin mereka tidak memilih kerjaya dalam bidang sains, for example untuk menjadi saintis ataupun ahli kimia ataupun mungkin doktor dan engineer, tapi dengan pengetahuan dalam bidang sains itu dapat membantu mereka terus faham dan menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Okay, so ia memang biasanya pelajar merasakan bosan ataupun mungkin sukar kerana banyak sangat kesilapan kadang-kadang yang dilakukan, ataupun mereka bila mereka mencuba sesuatu benda apa yang mereka lakukan tu tak berjaya. So kita perlu, pada saya kita perlu cuba dan mencuba, sebab kalau kita belajar sains pun kita akan melakukan satu eksperimen after an experiment, dan tidak semestinya first eksperimen itu berjalan dengan baik. Dan daripada itu kita belajar macam mana untuk kita terus memperbaiki apa yang kita dah tahu dan pelajari untuk menyelesaikan masalah. So it helps to dia membantu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan juga untuk memperkembangkan lagi bidang yang kita ceburi itu. Prof tadi sudah menerangkan berkenaan kriteria pertandingan NSC ini, dan juga telah juga menerangkan berkenaan peringkat-peringkat pertandingan, dan juga mungkin ada yang tertanya-tanya, Prof, apakah hadiah bagi pemenang bagi pertandingan NSC ini?
Ya, okey. Kita memikirkan berbagai hadiah. Okey, kalau dahulu sebelum pandemik hadiahnya amat lumayan sebab mereka dapat pergi ke Stockholm untuk berjumpa dengan Nobel laureate untuk selama seminggu, ataupun mereka dapat ke Silicon Valley dan pergi ke Google University dan Jepun. Tapi kerana pandemik ni mungkin hadiahnya adalah berbeza sedikit. Tahun lepas mereka sekolah dan mereka diberi iPad seorang satu, for example. So tahun ni kita memikirkan juga mungkin di samping hadiah-hadiah seperti iPad dan laptop, Samsung dan sebagainya, kita juga akan mengadakan mungkin secara virtual workshop dan juga untuk mereka berjumpa dengan Nobel laureate ataupun saintis-saintis terkemuka daripada dunia untuk mereka berinteraksi secara maya, individually. So mereka boleh mungkin namakan siapa ahli idola mereka dalam sains, dan kita boleh usaha untuk mereka bertemu dan berbual dengan idola mereka ini, mungkin untuk 1 jam, 2 jam, ataupun mungkin untuk mereka berinteraksi secara maya. Itu yang buat masa ini kami tengah memikirkan kaedahnya. Tapi saya rasa hadiahnya adalah baik juga, bukan saja untuk belajar tapi untuk juga sekolah. Sangat lumayan hadiah. Itulah Prof, tapi kalau diberi option, kalau saya memasuki pertandingan NSC kan, dapat pergi sebelum ni, pergi keluar negara dan sebagainya, kalau diberi option, baki bau ke hadapan, maknanya hadiah tu saya sanggup tangguhkan sebab nak pergi berjumpa bersama berdepan dengan idola-idola mereka ini. Adakah itu mungkin antara kebaran kalian? Okey, baik. Baik, jadi di ruang masa ini, apa saranan daripada Prof sendiri kepada pelajar yang nak menyertai pertandingan ini atau yang akan membuat keputusan untuk memilih aliran untuk tingkatan 4 nanti? Okey, saya menyarankan kepada pelajar supaya walaupun mungkin mereka tak memikirkan kerjaya tahap kerjaya mereka dalam bidang sains, tapi mereka terus mempelajari sains untuk kegunaan mereka. Dan saya juga ingin menyadangkan kepada pelajar ataupun memberi nasihat kepada pelajar bahawa kita tak perlu khawatir apabila kita melakukan kesilapan dalam pertandingan NSC ni. Kalau kita kalah ke ataupun kita tak memberikan video yang kita rasa memberansangkan ke, kerana apa yang kita lakukan ini membolehkan kita mempunyai ilmu untuk kita memperbaiki ciptaan ataupun rekaan ataupun persembahan kita untuk masa depan. Dan cara yang terbaik untuk belajar ialah untuk belajar melalui kesilapan yang kita perbaiki. Okey. So ini juga diajar dalam sains seperti yang saya kata tadi. Kalau kita melakukan satu eksperimen yang pertama kita lakukan biasanya tidak berjaya. Okey, so kita akan melakukan eksperimen tu 2 atau 3, 4 kali, dan setiap kali kita melakukan eksperimen tu kita perbaiki lagi apa yang kita lakukan sebelum itu sehingga kita mendapat menyelesaikan masalah yang kita nak lakukan itu. Biasanya saya dalam bidang kimia, kalau kita melakukan satu tindak balas eksperimen, kita akan melakukannya dalam lebih kurang 5-6 kali baru kita boleh dapat menyelesaikan masalah setengah daripada masalah yang kita hadapi itu. So daripada situ kita mendapat ilmu, pengetahuan, dan kita boleh teruskan eksperimen kita ke peringkat satu lagi. So saya amat berharap lebih ramai pelajar akan dapat menyahut cabaran ini, dan mendaftar untuk pertandingan ini. Kami amat berbesar hati kalau kita dapat lebih daripada 1,000 peserta menghadiri ataupun mendaftar untuk pertandingan ini, kerana saya rasa ia dapat membantu pelajar dalam memahami apa yang mereka pelajari dalam sekolah nanti. Baik, Prof. Mungkin boleh sekali lagi Prof kita war-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya pelajar di luar sana, bagaimana cara untuk mendaftar bagi National Science Challenge ini? Sekali lagi, pendaftaran perlu dibuat oleh guru mentor melalui laman sesawang kami, iaitu www.nsc.my.
Okey, dan mereka perlu membentuk satu pasukan yang terdiri daripada 3 orang pelajar. Kalau tak semestinya dalam satu sekolah lah, tapi mungkin lebih senang dalam satu sekolah, berwarga negara Malaysia berumur antara 13 hingga 13 tahun. So boleh tak semestinya semua 13 tahun, boleh bercampur. So guru mentor perlu mendaftar di laman sesawang kami di www.nsc.my. Okey, www.nsc.my. Apa pun kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nur Saad Abdul Rahman, pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu NSC, bersama-sama kita pada pagi ini berkongsi tentang National Science Challenge nombor baru pertandingan dalam talian. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Husin dan Hani. Ya, terima kasih Prof. Baik, itu antara sedikit perkongsian kita berkenaan National Science Challenge. Jadi kita ingin menggalakkan para pelajar di luar sana untuk menyertai National Science Challenge ini dalam keadaan